Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kepada semua penonton pembentangan ini. Maka kami dari kelas AC120 3B, iaitu Hakim, Rafiq, Alif dan juga Amir, bakal membentangkan pada hari ini dan menjelaskan kepada anda tentang kertas kerja kami yang bertajuk Aitab, iaitu Al-Ijarah Summa Al-Baits. Tajuk yang pertama, spesifik yang pertama iaitu Al-Ijarah. Yang kedua, jual beli. Yang ketiga, Aitab. Dalam pembentangan ini, iaitu 3 topik sebentar tadi akan diikuti dengan isi masing-masing seperti definisi, dalil, isu dan penyelesaian. Dan di akhir video nanti akan disertakan rumusan. Kesemua perkara isi-isi ini akan dibawakan oleh 4 pembentang, iaitu yang pertama kita bawakan Hakim. Okey Hakim. Okey, hai sikit Hakim. Okey Hakim, senyum sikit. Okey, comel je tu. Okey, senyum sikit. Okey, cukup Hakim. Hakim. Cukup. Hakim. Okey. Pembentang kita yang kedua iaitu Rafiq. Tengok ni. Okey, hai sikit. Okey, hai. Okey. Senyum sikit. Senyum. Okey. Okey, hai Rafiq. Okey, cukup. Okey, cukup dah. Okey. Cukup. Okey, pembentang ketiga kita iaitu Alif Ahnaf. Okey, Alif. Alif, apa khabar Alif? Okey Alif, hai Alif. Sihat Alif? Okey, comel Alif situ. Okey. Cukup Alif. Oh, bagus Alif ni. Sekejap saja apa kita cakap cukup, dia cukup. Okey, pembentang kita yang terakhir iaitu Amir Azfar. Bukan Amir Azhar, Amir Azfar. Okey, Meh? Okey, klik. Okey, Meh. Nampak, Meh? Okey, hai sikit, Meh. Okey, comel lah, Meh. Okey, Meh? Allah, Meh. Oh, Meh, comel. Okey. Apa hal tak dapat? Apa, Meh? Tak apalah, kita abaikan. Jadi, untuk pembentangan kita pada kali ini akan diterangkan oleh keempat pembentang ini. Kita akan mendengarkan penjelasan mereka sebentar lagi. Okey, kita teruskan dengan ijarah. Okey, dipersilakan. Terima kasih saudara Rafiq. Sekarang kita akan membicarakan tajuk besar kita yang pertama, iaitu Al-Ijarah. Apakah itu Al-Ijarah? Baiklah, definisi Al-Ijarah dalam perkataan yang lahir dari perkataan Arab, iaitu Al-Aj, yang bermaksud ganjaran. Dan pada masa kini, Al-Ijarah bererti sewaan yang diterima bersama ganjaran kepada seseorang yang melakukan sesuatu pekerjaan dan tugasan yang telah diberikan kepadanya, atau dalam kalangan masyarakat kini lebih dikenali sebagai upah. Saya akan membicarakan konsep Al-Ijarah. Konsep ijarah pada masa kini lazim dikaitkan dengan transaksi kewangan yang patuh syariah. Dalam urusan transaksi kewangan Islam, terdapat 2 struktur utama, iaitu ijarah utama dan ijarah pembiayaan. Ijarah utama dapat dilihat dalam urus niaga sewaan aset secara sementara. Sebagai contoh, pelajar yang menyewa rumah berhampiran dengan kampus untuk menghadiri kuliah, manakala ijarah pembiayaan pula adalah berbeza daripada ijarah utama, iaitu ianya sering berlaku dalam urusan pembelian kenderaan atau rumah melalui pembiayaan daripada institusi kewangan yang telah dipilih. Seterusnya, kita akan beralih kepada dalil Al-Ijarah. Terdapat 2 dalil persyariatan, iaitu surah Al-Qasas ayat 26 dan 27 yang menyatakan bahawa salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, "Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan mengembala kambing kita."
Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja adalah orang yang kuat lagi amanah. Yang kedua pula ialah bapa perempuan itu berkata kepada Musa, "Aku hendak mengawinkanmu dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini, dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Dan dalam pada itu, jika engkau genapkan menjadi 10 tahun, maka yang demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri. Dan ingatlah, aku tidak bertujuan hendak menyusahkanmu. Engkau akan dapati aku insya-Allah dari orang-orang yang baik layanannya." Hadis yang pertama bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW dan Abu Bakar mengupah tenaga seorang lelaki Bani Aldal, seorang penunjuk jalan yang mahir dan masih menganut agama kafir Quraisy. Nabi SAW dan Abu Bakar mempercayainya dan menyerahkan 2 ekor unta tunggangan mereka kepadanya. Mereka berjanji untuk bertemu dengannya di Gua Thur selepas 3 hari. Pada hari ketiga, lelaki itu datang bersama unta tunggangan mereka dan mereka pun berangkat. Riwayat Al-Bukhari. Hadis kedua pula bermaksud daripada Abdullah bin Sa'ib, kami telah melawat Abdullah bin Ma'kil dan bertanya kepadanya tentang muzara'ah. Maka dia pun berkata, Thabit telah menjelaskan bahawasanya Nabi SAW melarang muzara'ah dan membenarkan ijarah, iaitu sewa. Baginda bersabda, tidak mengapa dengannya. Riwayat Muslim. Untuk seterusnya, rukun ijarah. Jika nak melakukan sesuatu sewa, iaitu sesuatu ijarah, kita mesti ada rukun dia tersendiri. Apa rukun-rukunnya? Yang pertama, mestilah adanya aqid. Apa itu aqid? Aqid iaitu orang yang berakad. Sebagai contoh, saya sebagai penyewa dan pihak iaitu seorang lagi iaitu pemilik perkhidmatan yang saya ingin meminta sewa seperti rumah atau kereta daripada pemilik tersebut. Untuk syarat-syarat bagi aqid, kedua-dua pihak mestilah yang baligh dan yang berakal dan bukannya orang yang membabitkan harta. Rukun ijarah yang kedua iaitu siqah kontrak. Apa itu siqah kontrak? Ia bermaksud penawaran dan persetujuan. Jika nak menyewakan satu barang, yang mestilah ada penawaran dan persetujuan daripada kedua-dua belah pihak. Syarat-syarat untuk melakukan siqah kontrak ini, yang pertama, persetujuan dan penawaran tersebut mestilah selari dan jangan ada yang bertentangan. Dan di samping jurang masa tersebut mestilah tidak lama, iaitu tidak wujud jurang masa yang lama antara penawaran dan persetujuan. Jika seseorang pemilik perkhidmatan menawarkan sesuatu harga, sesuatu nilai kepada penyewa, maka penyewa tersebut mestilah bersetuju dalam masa yang singkat dan bukannya dalam masa yang lama. Sebagai contoh, jika saya menawarkan diskaun untuk penyewa yang bakal menyewa rumah pada saya, maka penyewa tersebut mestilah berkata ya di dalam tempoh masa yang saya tetapkan, iaitu sama ada 2 bulan ataupun 3 bulan. Yang ketiga, syarat ketiga iaitu tidak bersyarat. Kiranya kita mengadakan penawaran dan persetujuan tidak bersyarat. Seperti contoh, jika Zahid datang, saya akan sewakan kepada anda dengan sewaan berikut, dengan nilai sewaan berikut. Untuk rukun ijarah yang ketiga iaitu manfaat. Okey, jika berlakunya sewa, mestilah ada manfaat, iaitu perkhidmatan tersebut mesti mempunyai manfaat. Okey, antara syarat-syaratnya, yang pertama, perkhidmatan tersebut mestilah mempunyai nilai, mestilah mempunyai mata wang, mestilah mempunyai harga yang tertentu. Yang kedua, pemilik kepada perkhidmatan tersebut mestilah mampu menyerahkan barang tersebut kepada penyewa supaya penyewa boleh menggunakannya. Mestilah ada keupayaan untuk menyerahkannya. Dan janganlah jika sudah berlaku pembayaran, maka penyewa tersebut hanya diam sahaja dan melarikan diri.
Yang ketiga iaitu khidmat yang diberikan tersebut, iaitu manfaat tersebut disewa bukan bertujuan mendapatkan barangan. Jadinya ia bertujuan memberi dan bukannya mengharapkan sebarang balasan. Yang keempat, khidmat mestilah dimaklumi oleh kedua-dua pihak dari segi barang, sifat dan kadarnya. Kiranya kedua-dua pihak mesti mengetahui apa barangnya dan apa sifat barang tersebut dan kadar barang tersebut, jumlah nilai mata wang barang tersebut. Dan ujrah. Ujrah ini adalah rukun ijarah yang terakhir, iaitu yang membawa maksud bayaran sewa atau upah. Syarat-syaratnya, yang pertama, bayaran sewa mestilah bayaran yang suci. Mestilah bayaran yang suci, tidak berlaku sebarang riba ataupun perkara-perkara yang melibatkan jauh daripada syarak, yang tidak menepati syarak. Yang kedua, bayaran sewa boleh dimanfaatkan, iaitu bayaran sewa boleh digunakan dalam kehidupan seharian ataupun lain-lain. Yang ketiga, mampu diserah, yang seperti saya sebut sebentar tadi, mampu diserahkan, pemilik tersebut mampu menyerahkan barang tersebut kepada penyewa. Yang keempat, pihak yang berkontrak, kedua-dua pihak mempunyai kuasa untuk menyerahkannya, sama ada menyerahkan balik ataupun menyerahkan untuk permulaan. Seterusnya, bayaran sewa atau upah diketahui oleh kedua-dua belah pihak. Dan bukannya hanya penyewa mengetahui bayaran upah tersebut dan penyewa pula hanya membayar, hanya tidak mengetahui jumlah spesifik untuk barang yang bakal dibelinya, barang yang bakal disewakannya tersebut. Seterusnya ialah syarat-syarat ijarah. Syarat-syarat ijarah ada 6. Yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah mestilah sudah dewasa, iaitu baligh dan berakal seperti tidak mabuk. Yang kedua, kedua-dua pihak yang melakukan transaksi mestilah memiliki kerelaan dan tidak didasarkan sesuatu paksaan dari pihak mana-mana pun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas ada kewujudannya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai mengikut syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atas seizin pemiliknya. Yang keenam, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Jenis ijarah. Jenis-jenis ijarah terbagi kepada dua, iaitu sewa barangan dan sewa jaminan. Yang pertama, sewa barangan ialah sewa yang melibatkan perkhidmatan yang diperolehi daripada barangan tertentu. Sebagai contoh, si pemilik rumah ingin menyewakan rumahnya kepada orang lain. Yang kedua, sewa jaminan. Sewa jaminan ialah sewa yang melibatkan perkhidmatan yang diperolehi melalui jaminan pemilik. Sebagai contoh, si penyewa mengupah seseorang untuk menghantarkan dirinya ke suatu tempat yang lain menggunakan satu kereta yang dinyatakan sifat-sifatnya berdasarkan jaminan pemiliknya. Beli. Apa itu jual beli? Jual beli menurut bahasa ialah menukarkan sesuatu barang dengan sesuatu barang yang lain. Menurut syarak, jual beli ialah menukar harta yang mempunyai nilai mengikut cara-cara tertentu yang diharuskan syarak dengan lafaz ijab dan kabul. Berkaitan jual beli, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selama mana dalam proses jual beli yang berlaku adalah berdasarkan keredaan kedua-dua belah pihak, sama ada pembeli maupun penjual, kejujuran serta keadilan yang diamalkan dalam urusan muamalah dan jual beli. Selagi tiada unsur yang batil dan syubhah, maka urus niaga tersebut dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Suka sama suka di sini dapat diertikan sebagai persetujuan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli atas harga, nilai dan kualiti yang bakal diniagakan. Ini adalah kerana
Islam sebagai agama yang mencintai keamanan mencegah daripada berlakunya paksaan atau kekerasan yang akan menyebabkan insan lain teraniaya akibat proses penjualan yang kasar. Al-Baqarah lagi, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam ayat 198 yang bererti, tidak ada dosa bagimu untuk mencari keutamaan rezeki dari Tuhanmu. Tidak cukup dengan dalil di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW juga ada bersabda, dua orang yang saling berjual beli punya hak untuk saling memilih selama mereka tidak saling berpisah. Maka jika keduanya saling jujur dalam jual dan beli dan menerangkan keadaan barang-barangnya dari aib dan cacat, maka akan diberikan barakah jual beli bagi keduanya. Dan apabila keduanya saling berdusta dan saling menyembunyikan aib, maka akan ditarik kembali barakah jual beli dari keduanya. Rukun pertama ialah pihak penjual dan pihak pembeli. Sebab yang pertama, berakal dan baligh. Yang kedua, kemahuan sendiri dan bukan kerana dipaksa. Yang ketiga, seorang yang merdeka. Dan keempat, bukan seorang yang muflis atau hartanya ditahan oleh pihak berkuasa. Rukun kedua pula ialah barang. Sebab yang pertama, zat atau sifatnya barang hendaklah daripada barang yang bersih dan suci. Yang kedua, mempunyai nilai manfaat, iaitu boleh digunakan. Yang ketiga, mempunyai keupayaan seseorang atau dimiliki oleh seseorang yang dibenarkan untuk berjual beli. Dan yang keempat, mempunyai milik yang sempurna dan boleh diserahkan barang tersebut semasa akad jual. Rukun yang ketiga ialah harga. Sebab yang pertama, harga mampu diserah oleh pembeli kepada penjual. Yang kedua, penjual dan pembeli tahu jenis dan nilai mata wang yang digunakan. Rukun keempat pula ialah ijab dan kabul. Ijab bermaksud ucapan memberi dengan persetujuan bersama. Sebagai contoh, saya jual buku ini dengan harga RM20 kepada kamu. Kabul pula bermaksud ucapan menerima dengan persetujuan bersama. Sebagai contoh, saya beli buku ini dengan harga RM20. Untuk syarat jual beli pula, syarat pertama yang perlu kita melakukan untuk menjual beli, syarat pertama ialah syarat pembentukan. Maka bila syarat pembentukan tersebut, maka mestilah wujudnya orang yang berkontrak. Dan apabila orang yang berkontrak telah diwujudkan, maka mereka hendak berjumpa di mana? Tempatnya di mana? Dan sudah ada tempat, apa barangnya hendak dijual dan apa barangnya hendak diberi. Dan apabila ketiga-tiga tersebut sudah ada, maka timbulnya penawaran dan permintaan. Sama ada pengurangan mata wang ataupun diskaun yang bakal diberikan. Syarat yang kedua iaitu syarat perlaksanaan. Apabila sesuatu proses sudah terbentuk, maka kita harus melaksanakan ia. Yang pertama, apabila jual beli hendak dilaksanakan, maka milik atau kuasa untuk menjaga barang tersebut perlulah diberi kepada pelanggan. Yang kedua, barang yang dijual adalah bukan milik orang lain. Bukannya barang kecurian ataupun barang daripada hasil rompakan ataupun barang daripada hasil samun. Iaitu barang yang dimiliki oleh penjualnya sendiri. Yang ketiga, iaitu syarat jual beli, syarat lazim. Apa itu lazim? Lazim bermaksud terlaksana. Syarat lazim terbentuk seperti yang kita tahu selepas daripada pembentukan dan pelaksanaan. Apabila berlakunya pelaksanaan sesuatu proses, maka ia terlaksana. Jadi, ia perlu ada khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar membolehkan salah satu pihak memfasakkan akad jual beli jika berlaku perkara yang bertentangan. Syarat yang terakhir iaitu syarat sah. Maksudnya syarat umum yang tidak mengandungi salah satu kecacatan. Maksudnya di sini adalah jika pembeli tersebut meminta agar barang tersebut mempunyai ciri-ciri yang dia inginkan, maka penjual tersebut haruslah menunaikannya. Jika tidak, ia akan berlaku satu kecacatan. Dan ia syarat yang khusus.
Al-Aitab ialah singkatan kepada Al-Ijarah Summa Al-Bai yang membawa maksud kontrak sewa beli Islam yang sangat unik kerana menggabungkan dua kontrak yang sangat berbeza dan dipanggil sebagai kontrak hybrid. Al-Aitab ialah gabungan dua kontrak penyewaan, iaitu gabungan di antara kontrak penyewaan Al-Ijarah dan kontrak penjualan Al-Bai. Untuk modus operandi Al-Ijarah Summa Al-Bai, saya akan memberikan contoh. Contohnya, saya seorang pelanggan. Maka saya hendak membeli kereta BMW. Apabila saya hendak membeli kereta BMW, saya perlu memilih jenis dan warna kereta BMW tersebut. Apabila sudah dibuat pilihan, maka saya harus membayar 10% deposit daripada jumlah harga kereta tersebut. Seterusnya, saya perlu mendapatkan kemudahan pembiayaan Aitab daripada pihak bank. Jadi, pihak bank akan memberi kereta tersebut dengan membayar 90% daripada jumlah baki harga belian saya itu. Maka selepas itu, pihak bank akan menyewakan ataupun pihak bank akan memberikan pajak kereta kepada saya. Surat pajak akan diberikan kepada saya pada harga sewa atau harga pajak yang dipersetujui. Kita akan membicarakan isu-isu yang dapat dikenal pasti dalam urusan pembiayaan kenderaan melalui Aitab. Isu pertama adalah kekurangan dari segi kerangka undang-undang. Ketiadaan kerangka undang-undang membuatkan pihak pelanggan dan pihak bank kurang memahami tentang produk tersebut. Perbezaan asas antara Aitab iaitu sewa beli secara Islam serta sewa beli secara konvensional adalah tidak diketahui umum dan ianya seakan-akan sama. Ini menyebabkan ramai memilih sewa beli secara konvensional kerana proses pengesahannya yang lebih cepat berbanding Aitab. Ini adalah disebabkan Aitab melibatkan dua akad yang berbeza iaitu perlu mempunyai dua kontrak berlainan. Iaitu yang pertama adalah kontrak sewa dan beli dan disertai kontrak penjualan kenderaan tersebut di hujung tempoh pembayaran balik pembiayaan. Ia berkaitan dengan penyelenggaraan kenderaan. Dalam Aitab, perbelanjaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kenderaan akan ditanggung sepenuhnya oleh pelanggan. Bank pula hanya akan bertindak sebagai pemodal dan pemilik kenderaan. Tindakan ini adalah tidak sejajar dengan garis panduan yang telah dikeluarkan oleh syarak untuk kontrak ijarah. Bank juga telah menandatangani kontrak bahawa pembayaran takaful untuk kereta adalah sebahagian daripada tanggungjawab pelanggan. Ini adalah tidak berketepatan dengan kehendak syarak yang menetapkan bahawa bank sebagai pemilik perlu bertanggungjawab untuk kos-kos tersebut. Seterusnya adalah akad-akad yang terlibat dalam pembiayaan Aitab. Isu mula timbul dalam urusan berkaitan kadar faedah terapung apabila pihak institusi perbankan Islam tidak menetapkan kadar faedah dalam klausa perjanjian. Penglibatan riba kerana kadar faedah terapung ini berkemungkinan tinggi akan memberi mudarat kepada pihak-pihak pembeli yang secara terang-terangan adalah dilarang dalam syarak itu sendiri. Adalah mengenai terma kontrak. Niat dan kefahaman bagi pihak-pihak yang terlibat dengan kontrak gagal dijelaskan dan diperincikan dalam akta ini. Pihak-pihak yang terlibat mesti dimaklumkan mengenai pengetahuan dan kefahaman dengan lebih terperinci mengenai dua jenis kontrak yang berbeza di dalam Aitab iaitu kontrak ijarah dan jual beli. Kesannya serta akibat yang boleh menghasilkan perbezaan dalam hubungan hak dan tanggungjawab kedua-dua pihak yang terlibat dalam urusan pembiayaan Aitab ini. Terakhir berkaitan pembiayaan kenderaan melalui Aitab adalah peratusan pembiayaan. Pelanggan hanya ditawarkan peratusan pembiayaan iaitu hak yang ditetapkan kepada 90% sahaja dari harga asal kenderaan pilihan pelanggan. Sebaliknya, jumlah pembiayaan yang sebenar tidak boleh dihadkan kepada peratusan tertentu yang juga merupakan ciri-ciri dalam Aitab yang sebenarnya boleh melebihi had tersebut. Solusi yang pertama, mendidik para pekerjanya tentang undang-undang sebenar mengenai produk yang telah ditetapkan oleh syariah. Solusi yang kedua, penjelasan mengenai produk tersebut
menjadi tanggungjawab pekerja kepada pelanggan agar pelanggan benar-benar memahami apa sebenarnya ITAB. Solusi yang ketiga, mempunyai kerangka undang-undang yang terpisah dengan sewa beli konvensional. Solusi yang keempat, mempunyai kerangka perundangan yang tersendiri dapat menjadikan operasi ITAB lebih ketat. Rumusan. Apa yang kita boleh faham dari segala penerangan tadi ialah institusi perbankan dan kewangan Islam perlahan-lahan mendapat populariti dan pengiktirafan yang sepatutnya. Produk dan perkhidmatan yang diperkenalkan bukan sahaja tersebar luas dalam masyarakat Islam, tetapi masyarakat bukan Islam juga menyedari bahawa kelebihan memilih produk kewangan Islam. Peningkatan permintaan oleh masyarakat telah memaksa institusi kewangan Islam untuk lebih kreatif dan menginovasikan produk baharu yang dapat memenuhi permintaan tersebut. Masalah dan kritikan mengenai produk tersebut dapat diselesaikan sekiranya dijalankan dengan penyelesaian yang betul dan tepat. Usaha untuk memastikan bahawa penyelesaian yang perlu dilaksanakan bukan sahaja oleh kelompok kecil seperti para sarjana, tetapi semua pihak perlu bekerjasama untuk memastikan bahawa penyelesaiannya bukan sekadar rancangan yang ditulis di atas kertas sahaja. Sekian daripada kami. Terima kasih.